Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini kita guna kitab Al-Qaulut Tam. Al-Qaulut Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum. 2 minggu lepas kita dah baca muqaddimah penterjemah Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar. Muqaddimah dia kita dah baca. Jadi malam ni kita terus masuk pada muqaddimah kita. Muqaddimah kita muka surat, belum muka surat Roman 8 V111 VIII, ikut suka hati ya. Baik situ Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka ini beberapa masalah aku namakannya dengan qaul tam fi ahkamil ma'mum wal imam. Qaulut tam fi ahkamil ma'mum wal imam, itu nama kita yang dinamakan oleh pengarang. Dan masalah-masalah ini amat diperlukan oleh setiap kaum muslimin dan muslimat di dalam ibadah mereka mendirikan solat berjamaah. Jadi kalau kita nak solat berjamaah yang pahala 27 ataupun 25, maka inilah ilmu yang kita nak kena pelajari dan kita nak kena rujuk. Masalah ini sering berlaku dan sudah jadi umumul balwa. Kebanyakan orang tidak mempedulikannya. Jadi ramai solat ikut suka-suka hatilah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, berkemungkinan solat dia tidak dapatlah pahala yang dia nak 27. Yang tu okey lagi kalau sah. Kalau masih sah, no problem. Makna okey lagi lah sebab sah walaupun dapat 1. Tapi bagaimana kalau batal? Oleh kerana mengikut imam tanpa ilmu, solat jadi batal, maka pahala 27 pun tak dapat, 1 pun tak dapat. Jadi elek. Boleh. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dikira tidak solat. Dikira tidak solat. Bila tidak solat nak pergi mana? Neraka. Kenapa saya masuk neraka? Dulu saya solat. Solat tak tu. Apa ibadah yang kamu nak buat kena ada ilmu, kena belajar ilmu dia. Tak betul, tidak dikira solat walaupun kamu merasakan kamu solat. Sebab itu kita duk kerja mengaji. Jangan buat amal ibadah tak mengaji. Dalam solat ibadah pun banyak tak betul kita melihat. Saya melihat
Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka dengan kita mengaji kitab ini, perbetulkan mungkin kita dah 20 tahun, dah 30 tahun, dah 40 tahun, bahkan 80 tahun ikut solat jamaah 5 waktu sehari semalam, tapi tak mengaji, buat suka-suka hati kita, tak boleh. Nah, dia kena mengaji sebab masyarakat dah jadi umumul balwar, itu dah jadi biasa-biasa. Tak peduli dah bab ni, dia rasa dia betul. Okey, jadi kena mengaji. Jangan kita merasakan kita betul selagi mana kita tak mengaji. Dan pokok atau asas hukum-hukum makmum dan imam ini ialah sabda Nabi SAW. Sumber dia hadis. Quran tak sebutlah solat jamaah. Sumber dia hadis. Sabda Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Fa iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza sajada fasjudu. Hadis ni menjadi satu disiplin yang besar keseluruhannya dalam solat berjamaah. Artinya sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti. Kita lantik seorang sahabat kita naik jadi imam. Imam tu artinya pemimpin. Makmum artinya mengikut pemimpin yang dia lantik. Jadi bila kita lantik dia jadi imam, maka kita kena ikut. Makmum ni kena ikut imam. Tak boleh makmum menyalahi imam. Tak boleh. Dah kita lantik jadi imam, maka dia terikat dengan disiplin ikut kedua itu. Solat sendiri tak apa, mudah. Lepas Fatihah baca surah, lepas surah rukuk. Waladhdallin amin. Bismillah wal asri innal insana fi khusr. Allahu akbar. Kita solat zuhur jadi makmum, imam baca, kita pun baca. Solat maghrib tak boleh imam baca kita dengar. Lepas tu kita baca Fatihah, kita tak baca surah dah. Zuhur dengan asar, kita Fatihah pun kita baca, zuhur dia surah pun kita baca. Pak Cik biasa baca surah lah. Rakaat pertama wal asri. Tu. Yang kedua qul huwallah. Ataupun kuliah qul huwallah lah mulai. Habis Fatihah kita pun kuliah. Habis kuliah kita rukuk dulu boleh. Solat biasa habis lakum dinukum waliyadin. Allah lalu Allahu akbar. Apa tunggu lagi? Solat seorang ataupun kita jadi imam. Kita jadi makmum. Habis dah lakum dinukum waliyadin. Tunggu selagi imam tak rukuk. Sebab imam baca tabarakallazi. Bukan kita dengar dia baca apa. Cuma kita dengar di speaker. Bila kita datang kalau speaker ada dekat tak kasut tu, kita dengar dia baca tabarakallazi biyadihil mulku dia zuhur. Tabarakallazi. Kita habis kuliah 7 kali tak rukuk dia. Jenuh tunggu. Ya kena tunggu sebab hang jadikan dia imam. Hang tak boleh rukuk. Tu disiplin. Beza. Solat seorang diri dengan kita jadi makmum, dia ada perbezaan yang besar. Oleh kerana itu, bila kita dah lantik dia jadi imam, maka kena ikut. Nabi kata, maka janganlah kamu menyalahinya. Jangan menyalahi artinya jangan pergi dulu pada dia ataupun terlalu lambat. Terlalu lambat pun tak boleh, lepas dulu pun tak boleh. Dia kena ikut, bila dia buat kita buat. Macam tu. Maka jika ia bertakbir, bagi Nabi buat contoh nak bagi kita faham, fa iza kabbara, bila imam bertakbir, fakabbiru, maka hendaklah kamu bertakbir. Wa iza raka'a farka'u, bila dia rukuk, maka hendaklah kamu rukuk. Wa iza sajada fasjudu, dan apabila dia sujud, maka hendaklah kamu sujud. Tengok kalimah kabbara, kalimah raka'a, kalimah sajada. Hak ni hak 3 penting lah. Hak lain pun sama lah. Nabi sebut 3 ni yang penting dalam solat. Kabbara, takbir. Takbir ni apa dia? Cuba Pak Cak sebut takbir kali. Takbir. Subhanallah, tu tasbih. Takbir ni Allahu Akbar, tu takbir. Maknanya fa iza kabbara, apabila ia bertakbir, maka kita kena tunggu dia sampai bar lah. Apa pasal dia Allah kita dah takbir dah?
Dia bawa Allah, kita pun Allah dah. Sebab apa? Biar dia takbir, tu nama dia takbir. Allah bukan takbir, Allah lafaz jalalah. Tidak ada ulama kata Allah itu takbir. Takbir ialah Allahu Akbar. Maka bila disebut Allahu Akbar, barulah kita takbir. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kita takbir. Dia dah bar tu penting, kalimah bar penting, ra akhir. Baru kita angkat Allahu Akbar. Rukuk pun sama, Allahu Akbar. Baru kita rukuk, Allahu Akbar. Tuan-tuan, rukuk tu tidak ambil pada takbir. Rukuk ni bila dia Allahu Akbar, dia sudah rukuk, sudah membongkokkan tubuhnya separuh badannya, tegak macam tu, dia sudah rukuk, baru kita rukuk. Kalimah raka'ah gini, raka'ah. Tu raka'ah macam tu. Tentu bukan rukuk lagi, dia sampai situ kita ikut dah buat apa? Dia rukuk dah. Dia pegang tak pegang suka hati dia. Ada tu imam tak pegang lutut. Kalau tak pegang pun boleh, dia sunat je pegang lutut, tapi tak ada kalau tak pegang. Sunat kena buat, tak buat makruh kecuali dia tangan lembek. Tangan lembek kena tembak dua-dua belah. Takbir buat Allahu Akbar duk gini, tak angkat dah, tak lembek. Ustaz saya kena tembak lembek. Tak boleh angkat. Allahu Akbar macam ni, tak letak dah, tak boleh angkat. Lepas tu dia rukuk. Lepas itu Kipinzi. Makna bila dia rukuk, baru kita rukuk. Sujud apabila dia meletakkan tujuh anggota. Dia turun, letak dua tapak kaki dia, letak dua lutut, letak dua tapak tangan, letak dahi bersama hidung. Baru kita sujud, baru kita turun. Ni sama-sama turun. Ni bukannya nama solat, nama dia nama apa ya? Senam robek berirama. Tu bukan solat, tu senam robek apa? Bagi tu imam Allahu Akbar, baru kita turun. Ni sama laju. Banyak dah tadi. Banyaklah, lepas ni tak adil, lepas ni esok jadi balik. Esok lagi jaga orang ustaz kata. Esok jadi pula. Otak mi cara kuih tiaw. Tu baru sempurna solat jamaah. Biar imam buat sempurna dulu rukun dia, baru kita ikut. Ni kita cepat-cepat buat apa? Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu nama dia solat jamaah yang sempurna. Tapi kalau kita mendahului imam, boleh tak? Batal ataupun tidak. Nah, imam tak rukuk lagi, kita rukuk dah. Imam duk qiyam ni, kita rukuk dah. Allahu Akbar. Rukuk dah. Nah, lepas tu bawa imam rukuk. Batal tak? Batal. Batal ke tak? Ni makmum rukuk dulu. Lepas tu bawa imam rukuk. Batal ke tak? Mana makmum mendahului imam pada satu rukun. Nah, Allahu Akbar. Dia dah sempurna rukuk, baru imam Allahu Akbar. Tidak batal. Tidak batal. Sebab dia dikira sedikit. Makmum mendahului imam dalam rukun, satu rukun dikira sedikit, tidak batal. Satu rukun ataupun satu rukun setengah. Satu rukun setengah. Dia rukun Allahu Akbar. Lepas tu dia sami Allah. On the way dia naik sami Allah gitu, imam Allahu Akbar selisih. Tu nama dia satu rukun setengah. Makmum mendahului imam dengan satu rukun setengah. Tidak batal lagi, dikira sedikit. Tapi perbuatan dia sudah salah, makruh, sebab dia telah mendahului imam, tapi solat dia masih sah. Sebab dia mendahului dengan kadar yang sedikit. Satu rukun dikira sedikit, satu rukun setengah dikira sedikit. Kalau dua rukun, okay, ini sama-sama qiyam, makmum Allahu Akbar,
rukuk satu rukun. Makmum sami Allahu liman hamidah, i'tidal dua rukun. Dia tak kira panjang pendek. Yang ni tak kira panjang pendek, kira rukun. Nah, Allahu Akbar, satu rukun rukuk. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal dua rukun. Baru imam dia Allahu Akbar rukuk. Batal? Ha? Batal ke tak? Batal. Jeng kering. Dua rukun dikira sudah banyak. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, maka bila kita mendahului imam dengan dua rukun, maka solat kita batal. Nah, batal sebab dikira sudah banyak. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, cuma dia ada beza lah. Tengok dulu, kalau kita hak mendahului imam dengan dua rukun itu, kita sengaja. Kita tahu, kita sengaja tu, kita tahulah kita buat dan kita tahu hukum dia, tak boleh. Maka kita berdosa dan solat kita batal. Kalau orang tak tahu, dia tak tahu, kata tak boleh, ingat boleh. Nah, dia mendahului dengan dua rukun, juga solat dia adalah batal. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, cuma solat dia tidak batal kalau dia tidak tahu hukum mendahului imam, dan juga dia tidak tahu kata haram mendahului imam. Dia punya solat tidak batal, tapi dia kena tambah lagi satu rakaat nanti bila imam bagi salam, sebab hak dia dahulu tidak dikira. Payuh ni. Pak Cak boleh ingat? Dan kalau kita sudah mendahului imam, kita rukuk dulu tadi ni, kemudian kita sami Allahu liman hamidah on the way, nak naik imam turun Allahu Akbar, kita diri dia rukuk, kita nak turun balik ke tidak ni? Nak turun balik ke tidak? Kan nak diri tunggu situ. Harus kita menunggu dan harus kita turun ikut dia balik. Makna kalau kita tunggu pun boleh, kalau kita nak rukuk semula ikut dia rukuk pun boleh. Okey, boleh ingat sikit-sikit. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, benda ni kalau tak jadi, tak apa, dan jadi memang tak lewat pun. Dan jadi celaru habis lah. Tak jadi tak apa, solat jemaah ni jangan tunggu jadi. Ngaji, tapi dah bukan jadi selalu. Dah imam tak duduk tahiyat awal, dia bangun terus, mesti jadi punya. Ada hak duduk, ada bangun, tengok lah. Dia mesti serabut. Kalau imam kena sujud sahwi tadi, dia bangun tadi ni, dah dia tak duduk tahiyat awal, nanti dia kena sujud sahwi, imam tak sujud pula, tengok lah jadi macam-macam. Jadi dia kena selalu main, benda ni selalu main. InsyaAllah kalau jadi pun kita boleh handle benda tu. Kita selalu main. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, oleh kerana itu imam-imam ni pilihlah yang muda-muda. Nah, muda-muda ni dia tidaklah banyak kesalahan sangat. Kalau yang tua-tua ni banyak macam salah. Terlupa macam-macam jadi masalah kepada makmum lah. Bila imam ni banyak lupa, maka makmum akan jadi masalah. Makmum yang mana? Makmum yang tak ngaji. Macam mana dia hukum nak jadi makmum, dia tak ngaji, maka jadi masalah pada dia. Makmum hak ngaji tidak masalah, yang tak ngaji akan jadi masalah. Ada seorang pemuda ni umur dalam 17, 18 ataupun awal 20-an. Masuk sama-sama dengan saya. Nah, imam solat. Jadi bila masuk tu imam dah bangun rakaat yang kedua. Solat maghrib. Imam dah bangun rakaat yang kedua, kami masuk tu, dia berdiri tu yang kedua, kami ikut je lah. Lepas tu bila dia sujud, lepas sujud kedua, dia duduk tahiyat awal. Imam duduk tahiyat awal. Jadi saya pun ikut tahiyat awal. Member sebelah dia bangun. Dia bangun, dia baca Fatihah cepat-cepat, dia baca surah kali, lepas tu dia rukuk, dia i'tidal, dia sujud 2 kali. Kejar imam tahiyat. Imam baca tahiyat lambat juga. Dia sempat kejar, dia bangun tu, dia baca tahiyat, dia rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, sempat duduk, sempat dengan imam tahiyat. Daniel, hang buat gitu ah. Allahu Rabbi.
Nah, ada tak mengerti? Kalau yang tu lah, kalau yang tu hukum dia batal. Yang tu hukum dia batal sebab dia sudah tidak mengikut disiplin solat jemaah. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab tu imam saya pesan banyak kali dah, selalu pesan kita jagalah takbir kita, sama ada takbiratul ihram dan takbir intiqalah. Pastikan bila kita takbir, habis pada takbir bar itu kita sudah sempurna rukun. Makna kalau kita nak rukuk, Allahu elok kita dah rukuk betul, bar bunyi. Makmum depan tak payah tengok imam pun, makmum depan hujung sana bukan nampak imam, hujung sana bukan nampak imam, dia berpandukan bar. Tapi jika imam dia Allahu Akbar, situ dia bar dah. Situ dia bar dah sebelum dia rukuk, sampai situ bar dah. Jadi makmum belakang akan rukuk dulu pada dia. Dia pula jenis lambat. Allahu Akbar. Tak ni rukuk dah ni. Berlaku selalu macam tu. Dah tua-tua jangan jadi imam lah. Bagi orang pula. Imam ni 60 letak jawatan lah. Sebab tu imam ni dia kena bawah 60 kau nak minta imam. Dia dah imam dah tak apa lah. Dia nak imam sampai dia kuat, sampai dia takat mana dia larat, dia di imam. Tapi kalau dia rasa dia sudah tidak kuat, nah, dia boleh letak jawatan dengan bermaruah. Jangan nanti orang sepak dia. Tak jawatan. Sebab dia lambat kan. Allahu Akbar. Bar dah tapi tak rukuk lagi. Slow. Makmum rukuk dah. Makmum 15. Banyak berlaku itulah. Tempat-tempat yang imam yang sudah lanjut usia, dia bar tupi dulu, dia tu tak sampai lagi. Maka pastikan di imam ni, biar kita bar kita sempurna. Sujud sama Allahu Akbar, bar tu sampai. Wah ikut ni Allahu Akbar. Ni sujud lah. Dia pun nak sampai ni sujud lah. Habis dah subhana rabbiyal a'la. Bar sini imam nah. Yang nanya tahiyat awal, member baru datang tadi, dia datang tu imam dah bangun rakaat kedua, jadi dia tak tahu imam ni rakaat pertama kedua sebab baca surah solat maghrib dengan isyak baca, hak kedua pun baca lagi, jadi tak apa, dia ikut elok imam tahiyat awal Allahu Akbar, imam tahiyat awal tapi panjang berbenar Allahu Akbar tahiyat awal. Hak ni bangun terus, dia mana tahu, dia pun masuk kan, Allah turun balik. Tu imam nanya orang tahiyat awal pendek sudah Allahu Akbar sudah, nak bangun hak terus bangun tu baru panjang Allahu Akbar. Salah order, silap order tu channel bawa capati. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, jadi imam kena cerdik lah. Jangan dia menyusahkan makmum dengan takbir dia yang salah ataupun yang tidak betul. Bukan kata salah, tapi cara dia buat order tu menyebabkan makmum jadi kelang kabut. Baik, makmum biasa dengan dia tak apa, dia tahu dah imam ni semua takbir panjang. Oh, tak apa, kita tahu dah. Hak baru datang dia tak tahu. Imam dia takbir pendek, hak ni takbir panjang. Jadi clash. Orang paling kita clash. Oleh kerana itu, kalau boleh semua imam ni dia sama. Masa dia nak diri terus dia panjang, masa duduk pendek. Allahu Akbar pendek sudah. Nak bangun Allahu Akbar panjang. Barulah makmum dia tak tengok pun dia berpandukan itu, dia tahu dah yang ni bangun terus, yang ni duduk tahiyat, dia tahu dah. Jadi mudah dia nak ikut. Baik, selesai yang tu, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati habis. Nanti kita akan bahas pula lah dalam tajuk dia. Ini sebagai mukaddimah. Dan sabda Nabi SAW, dia sanak-sanak dia buang lah. An tak ada, dia ambil terus pada matan. La tasbikuni birruku' wala bisujud wala bilqiyam wala bilinsiraf fa inni arakum min amami wa min khalfi.
Baik, hadis yang kedua artinya Nabi bersabda, janganlah kamu mendahului aku dengan rukuk, jangan dulu, ataupun dengan sujud, dan jangan juga dengan qiyam. Semua tak boleh, mesti ikut. Dan juga kembali keluar dari tempat solat dahulu daripada aku. Nabi tak lagi tak iman tak keluar, kita duduk masjid. Kalau ikut Nabi keluar dulu, baru hampa keluar. Tu sampai tahap tu. Kalau kita ni hak ada jenis ceramah, hak ada jamuan, selagi ustaz tak pergi makan, kita jangan makan lah. Ni ustaz pi kita tambah 2 kali dah. Tak hormat langsung. Baik, tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati sekalian, Nabi kata, dan juga kembali, yakni keluar dari tempat solat dahulu daripada aku. Jangan juga Nabi tak pergi. Kerana aku dapat melihat kamu semua dari hadapan dan dari belakang. Itu kelebihan Nabi lah. Nah, kita boleh lihat depan saja, belakang tak nampak. Tu imam kita tak boleh nampak, hak belakang nampak. Dah, dia tengok depan nampak depan, belakang tak nampak. Nabi boleh nampak belakang. Berani pak cak ada belakang Nabi. Kalau pak cak zaman Nabi dulu, dia boleh nampak betul tak betul sah. Walaupun dia melihat ke depan. Baik, kita labi tak nampak. Dan sabda Nabi SAW ni hadis-hadis untuk nak cerita jangan mendahului imam. Benar? Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila kawala. Nah, dia sabdu bawah sabdu baca kasrah, atas sabdu baca fathah. Walaupun dia di atas. Nah. Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidakkah takut orang yang mengangkatkan kepalanya sebelum imamnya bahawa Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala kaldai, atau Allah menjadikan rupanya seperti rupa kaldai. Ini satu amaran yang keras daripada Nabi Muhammad SAW. Dia kata tak takutkah orang-orang yang mendahului imam ni, sama ada rukuk ataupun sujud, tak takutkah bila kamu mendahului imam, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menukar kepala kamu jadi kepala kaldai. Jadi kepala kaldai, hujan tak boleh. Kaldai tak boleh masuk ayat dalam telinga. Nah, tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati sekalian, kita tak apa masuk ayat telinga, baca macam mana aja. Kalau ayat masuk telinga buat macam mana, tambah hak lagi. Lepas tu gitu lah. Betul orang tua lah. Bila dia nak bagi keluar tu, kita ambil hak baru, tambah lagi banyak. Ada petua kadang tak masuk akal juga. Baik, tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi masuk air telinga dia boleh mati. Kaldai masuk ayat telinga boleh mati. Sebab tu ada seorang hamba Allah, dia jenis satu peringkat, dia lawan Allah tu peringkat yang murtad, sampai peringkat murtad. Dia balik rumah, dia mandi dalam bilik ayat, lepas tu mati. Bila mati buat postmortem mati dia sebab masuk ayat dalam telinga. Pelik. Manusia tak akan mati kalau masuk ayat dalam telinga. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengubah dia jadi kaldai, maka dia akan mati dengan masuk ayat dalam telinga. Tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati, walaupun dia muka manusia, tapi mungkin sifat dia di kaldai dah. Nah, Allah nak menghina dia sebab dia lawan Allah. Kau punya. Maka Allah matikan dia bukan sebagai manusia, matikan dia sebagai seekor kaldai. Jadi beringat, siapa-siapa nak mendahului imam, beringat Nabi pesan ni, tidakkah kamu takut bila kamu mendahului imam, Allah akan tukar kepala kamu jadi kepala kaldai. Kepala kaldai binatang hina lah. Au yaj'alallahu suratahu surata himar, ataupun menjadikan rupanya seperti rupa kaldai. Yang tadi kepala saja, tubuh manusia. Yang ni sekali-kali tubuh kaldai. Baik, maka hadis-hadis tersebut dengan jelas haram hukumnya mendahului imam pada rukuk dan sujud atau lain-lain daripada kedua-duanya, daripada rukun-rukun solat.
Walaupun tadi kita sebut solat dia tak batal sah, tapi perbuatan dia mendahului itu dengan sengaja, tak sengaja tak apa, dengan sengaja perbuatan dia adalah haram dan berdosa, tapi sah solat. Perbuatan tu haram. Ini fiqh. Macam cerai masa apa dia isteri kita haid, kita ceraikan dia waktu itu, maka hukum dia adalah sah cerai itu. Cuma perbuatan kita menceraikan isteri waktu dia haid adalah haram. Mana cerai waktu itu sah dan berdosa suami yang menceraikan isteri waktu isteri dia haid. Jadi ada masa nak cerai waktu dia suci. Kita dah ngaji dah bab ni. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, walaupun sah tidak batal, tapi perbuatan dia mendahului imam tu, Nabi kata tak takutkah kamu Allah tukar kepala kamu jadi kaldai, ataupun seluruh tubuh kamu tu ditukar jadi kaldai. Baik tuan-tuan. Dan hukum haram ini telah diterangkan di dalam Kitabut Tahzib At-Tatimmah, dan telah disahkan di dalam Syarhul Muhazzab, dan iaitu zahir nas Kitabul Kaifiyah. Jadi majoriti ulama ialah haram dan berdosa jika sekiranya kita mendahului imam dengan sengaja, tapi solat tetap sah. Syarat dia tidak melebihi 2 rukun lah. 2 rukun kebatan. Ni hak tidak melebihi, tidak sampai pada 2 rukun yang sempurna, sah, tapi dikira berdosa dan haram. Dan makna sabda Nabi SAW bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengubahkan kepalanya menjadi kepala kaldai, yakni Allah menjadikan kepalanya seperti rupa kepala kaldai dan badannya tetap badan manusia. Dan makna sabda Nabi SAW, atau Allah menjadikan rupanya seperti rupa kaldai, yakni menukarkan semua rupa badannya seperti badan kaldai dan kepalanya pun seperti kaldai. Dan difahamkan daripada hadis tersebut sebagai dalil atas harusnya berlaku pengubahan kejadian manusia kepada rupa binatang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungkan kita daripadanya. Dan pengubahan tersebut menunjukkan kerasnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala atas orang yang tidak mengikut perbuatan imam dengan betul. Zaman Bani Israel, Allah ubah mereka jadi kera. Jadi kera betul-betul, tuan-tuan dan muslimat, sebab mereka tidak ikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka diubah jadi kera. Kita pun zaman lah pun banyak, kalau kita baca-baca, bukan kisah-kisah tipu, kisah betul lah. Contohnya dia tukar-tukar mandi jenazah. Waktu dia mandi, tiba-tiba mayat bertukar menjadi babi pun ada. Mayat tukar menjadi macam-macam binatang. Jadi cuma benda tu dia kena sembunyikan lah. Dia kena tutup aib itu. Cuma dia boleh ceritakan secara umum, tak boleh cerita secara tepat di mana, siapa, jangan cerita. Cuma sebagai iktibar, cerita secara umum. Saya pernah mandi satu jenazah di satu tempat, negeri pun jangan sebut, tetapi jenazah itu bertukar menjadi kaldai. Contoh lah. Boleh sebut, tapi jangan sebut secara spesifik di mana. Untuk iktibar kepada orang lain. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, selesai muqaddimah. Okey, kita masuk sedikit pada masalah bahagian pertama. Baik, kita dah mula masuk masalah yang dipilih oleh Syekh Zakaria. Yang pertama sekali, bacaan ketika solat diiqamahkan. Apabila solat diiqamah, dia sebut diiqamah, dia pakai bahasa Melayu tu diiqamah. Arab diiqamah. Maka disunatkan bagi yang mendengarnya bahawa berkata ia seperti apa yang diucapkan oleh tukang iqamah, melainkan pada ucapannya qad qamatis shalah. Maka disunatkan yang mendengar berkata aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Baik, baca itu. Sebab apa dia buat masalah ni? Masalah pertama. Inilah permulaan kita nak solat jamaah. Bila nak solat jamaah, maka disunatkan bagi Bilal ataupun siapa-siapa lah, maka afdal Bilal lah. Siapa azan tadi, dia lah qomat afdalnya. Tapi kalau dia tak boleh, contoh dia sakit perut kan, ganti orang lain, tak apa. Baik, kita nak mula solat qomat iqamah.
Tapi bukan semua solat iqamah kena mengaji lah pula. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, solat yang diiqamah ni solat fardu je lah. Solat sunat Aidilfitri, solat sunat Aidiladha yang kita buat jamaah, ataupun mana-mana solat sunat yang kita buat secara berjamaah, dia bukan sunat iqamah. Dia sunat kata solatul jami'ah rahimakumullah. Macam nak mula tarawih tu, ada qomat sini tarawih. Qomat letak jawatan untuk Bilal. Nah, nak tarawih qomat, Allahu Akbar. Tak ada. Tapi kalau benda ni boleh berlaku sebab dia sekali sekala. Macam solat Aidilfitri yang Aidiladha ni setahun sekali ya. Sekali untuk Aidilfitri, sekali untuk Aidiladha. Aidiladha mungkin dia dekat dengan Aidilfitri, mungkin tak apa kot, tapi Aidilfitri tu jauh. Bila habis Aidiladha kita nak jumpa pula Ramadan tu jauh, nak solat tu, maka ada masjid qomat. Ini berlaku pada saya sendiri. Saya nak pergi khutbah. Nah, dia nak khutbah, dia solat dululah. Sebab solat sunat Aidilfitri dan Aidiladha dia kena solat dulu. Jumaat dia khutbah dulu. Dia qomat, Allahu Akbar, kejut aku. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kita tak tahu, takkan. Hei bodoh, nak kata itu. Biar dia kat dia. Lepas tu kita bagi tahu lah tu imam ke siapa-siapa, bagi tahu lah tu bila tak boleh qomat. Mungkin dia terlupa Allah lah. Nah. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Solat jenazah boleh? Berlaku satu tempat. Habis saya kuliah, solat jenazah. Tapi Tok Guru saya datang, Tok Guru saya masa sekolah tu, dia sampai lah Tok Guru. Jadi dia nak jadi imam lah. Tapi itu dia qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha. Tok Guru saya tengok saya tengok dia. Dia tengok saya tengok dia. Saya tak tahu sebab apa ada qomat. Habis solat semua dah. Tu imam masjid. Nah, tu imam masjid lah, dia tanya ustaz minta maaf. Yang qomat tadi tu bukan jamaah kita. Dia nak clear benda. Nah, itu bukan jamaah kita. Saya tak tahu dia mai daripada mana. Rupa-rupanya dia itu ialah anak saudara pada si mati, tapi dia tak duduk situ, dia koreh lagi. Dah pak menakan dia mati, dia datang ziarah. Datang ziarah pak menakan, takkan dia tak qomat. Allahu Akbar, qomat dulu. Tu imam tak suruh pun, dia sendiri volunteer pergi Allahu Akbar. Peliklah. Kesian ke dia. Nampaklah dia tu tak ngaji, duk kira makan capati malam-malam. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, maka solat fardu jelah kita nak qomat. Baik. Jadi bila qomat, kita jawab sebagaimana apa yang disebut oleh Bilal yang qomat tu, oleh orang yang qomat. Kecuali pada qamati solat kita baca aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Maka dia sebut di sini maknanya janganlah kita duk sembang masa tu. Kita nak solat jamaah bila Allahu Akbar, yang dituntut kita buat masa tu kita jawablah Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Jangan masa dia qomat kita masih duk sembang sampai habis dia qomat kita baca doa. Nah. Jawab tidak, baca doa saja. Jadi yang ni di antara benda-benda yang kita kena tegur. Yang kita kena ambil cakna. Jangan kita buat macam tu. Bila dia qomat kita terus fokus nak solat, kita kita ikut apa dia kata, kecuali pada qamati solat kita baca macam ni. Jangan baca qamati solat juga. Baca ni aqamahallah wa adamaha. Sekurang-kurang sampai itu tak pada. Aqamahallah wa adamaha tak pada. Nak pergi sempurna wa ja'alani min salihi ahliha. Macam tu. Jadi jangan sembang lah. Banyak hari ni sembang. Yang sembang tu siapa? Yang tua-tua. Budak-budak sembang tu boleh lah kita toleransi, sebab budak mungkin dia tak ngaji. Ni umur 40, umur 45, 50, 60. Masa qomat dia boleh duduk sembang lagi. Tak payah. Kita fokus nak solat, kita jawablah apa yang disebut oleh tukang qomat tu. Macam tu. Dan qomat dia tak sama dengan azan lah. Macam ni. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu. Jangan qomat macam azan. Allahu Akbar. Saya ingat dia azan. Rupanya dia qomat. Rupanya qomat style tu.
Adalah satu masjid saya tak nak sebut lah. Nah, sebab rakam takut dia dengar. Dia pergi azan. Dia azan macam tu, qomat pun macam tu. Kesian juga macam tu. Nah, jadi qomat dengan azan tidak sama. Azan dia lanjut sikit. Nah, qomat dia tidak lanjut macam tu. Jadi bagi beza antara azan dan qomat. Azan sebab bagi kita lanjut hayya 'alas solah. Lanjut sebab apa? Nak panggil orang tak datang lagi datang. Sebab tu kita panggil bagi lanjut sikit. Qomat nak cerita orang dalam ni kita nak solat dah. Oh, lanjut apa? Ringkas dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sebab kita nak bagi tahu yang dalam bukan hak di rumah. Hak dalam ni kita nak solat dah. Azan nak panggil hak di luar bukan hak dalam. Sebab tu dia lanjut. Sebab tu beza antara azan dan iqamah. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita solat seorang, azan ke iqamah? Pak cak solat seorang di rumah ni. Azan ke iqamah? Dua-dua tak pakai takbir terus. Allahu Akbar. Sama aja solat jamaah dengan solat seorang diri, azan iqamah lah juga. Cuma kita tak buat lah untuk solat seorang. Nah, kalau kita buat, bini kita pelik, anak hati. Tak pernah duk azan, azan. Sunat dia azan dan iqamah juga walaupun kita solat di rumah seorang. Tapi biasanya kita hanya qomat sahaja. Boleh juga tapi tidak sempurna lah. Yang sempurna azan, kemudian kita iqamah. Nah, dua-dua kita buat. Sebab azan dan iqamah merupakan sunat sebelum kita solat, sama ada jamaah ataupun solat seorang diri macam tu. Baik, yang kedua, janganlah berbimbang. Berbimbang sini bukan makna bimbang takut, tidak. Bimbang artinya, ni bahasa lagi tak jawi. Berbimbang artinya menyibukkan diri. Tu syekh kita terjemah asyik ataupun masyhur. Masyhur pun bahasa Arab juga, asyik pun bahasa Arab juga. Asyik ni bahasa Arab, kita jadikan bahasa Melayu juga asyik. Tapi masyhur dia bahasa Arab dan kita tak jadikan dia bahasa Melayu. Masyhur ni menyibukkan diri. Nah, dengan doa ketika solat Jumaat di iqamah. Sebab apa dia sebut Jumaat? Sebab Jumaat kan ada satu masa untuk kita berdoa yang makbul, tuan-tuan. Nah, jadi masa qamat jangan doa masa tu. Doa masa mana? Doa selepas qamat. Dia tak sebut hari lain, dia sebut hari Jumaat. Sebab apa? Sebab itu, sebab ada satu masa dia singkat sangat. Yang Nabi sebut kalau kita doa waktu itu bertepatan dengan masa mustajab tu, insya-Allah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada manusia dia doa masa qamat. Kita jangan menyibukkan diri berdoa ketika solat Jumaat di iqamah. Masa tu jangan doa. Nah, kita jawab dia tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itulah yang perlu kita buat. Jangan kita doa waktu itu. Doa untuk Allah mustajabkan tu. Baik, apabila solat Jumaat di iqamah, maka hendaklah kamu berbimbang atau asyik dengan menjawab tukang qamat itu, jawab qamat dia. Dan janganlah kamu berbimbang ataupun menyibukkan diri ketika qamat dengan berdoa seperti mana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang jahil. Dia buh jahil tu. Nah, jahil ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita apa? Melayu. Melayu kita apa? Melayu. Bodoh. Bodoh. Mereka pada ketika ini asyik berdoa dan meninggalkan menjawab tukang qamat. Tu kata ilmu membezakan. Nah, ilmu akan membezakan antara seorang manusia. Orang alim tidak akan sama dengan orang yang ada ilmu. Orang alim dia tak akan baca doa satu. Dia akan jawab qamat lah. Orang jahil sahaja dia akan buat suka-suka hati dia doa satu. Dia ada ilmu tentang doa mustajab, tapi tak ada ilmu tentang masa qamat jangan baca doa. Dia tak ada ilmu tu. Dia mengaji tak habis. Boleh hak ni tak boleh. Nah, jadi macam tu, celaru. Dan perbuatan mereka itu adalah salah kerana tidak tepat dengan sunnah. Sunnah jawab qamat, bukan doa waktu itu. Dan sesungguhnya tempat dan masa berdoa itu ialah setelah qamat, waktu membetulkan saf-saf. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Cuma ada sunnah yang menjadi khilaf tak apa. Nah, yang menjadi khilaf tak apa. Contohnya kita mengangkat tangan waktu khatib membaca doa. Khatib khutbah dia baca doa, kita pergi angkat tangan. Maka itu khilaf dalam kalangan ulama.
Ada kata boleh angkat, ada kata tak perlu angkat, tak disunatkan angkat. Tu imam memang khatib memang tidak disunatkan daripada awal. Khatib tidak khilaf. Tidak disunatkan khatib yang baca doa angkat tangan. Dia pegang tu je. Pegang tongkat sebelah, tak semati tongkat. Pedang boleh, tombak boleh, senapang boleh. Gitu. Kat depan tak gerak pang. Nah sini pegang tu, pegang bingkai. Ni bingkai pun tak ada nak pegang payah ni. Dia nak tolak pergi gunung. Dia kena hak tetap. Pegang tu dia tak gerak dah. Ni pegang Allah. Jatuh bawah jengkreng. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Gitu. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Gitu lah. Ni dah Allahumma firil muslimin. Khatib tak ada sangat makruh. Khatib tidak ada khilaf, memang dia tidak disunat untuk angkat tangan. Ni hak di bawah ni. Nah, ada pendapat yang tak angkat, ada pendapat angkat. Jadi pendapat yang kita pilih ialah bolehlah angkat. Kalau tak nak angkat pun tak apa. Jangan gaduh sudah. Sebab dia sunnah tapi dipertikai ada khilaf di situ. Sama dengan bila dia baca doa, kita boleh amin ke tidak? Tadi tu bila pesan jangan bercakap-cakap ketika khatib berkhutbah kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Amin cakap amin. Amin tak cakap. Cakap tu amin. Di situ pun khilaf. Jadi pendapat kita pilih bolehlah kata amin tapi dengan suara yang perlahan. Eloknya kita baca doa sendiri. Tempat tu tempat kita baca doa. Dia nak selawat dia. Kita nak apa? Baca. Dia selawat kita baca doa sendiri. Tarah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, hak khilaf tu lagi dah. Baca hak tadi memang kita kena jawab iqamah, bukan berdoa waktu itu. Baik, jadi kena ambil tahu benar-benar. Jadi jangan buat silap. Baik, yang ketiga, yang terakhir lah. Kita akan masuk keempat minggu depan. 2 minggu lagi. Janganlah berdiri sehingga selesai qomat. Okey. Para makmum yang sedang duduk jangan bangun berdiri sehingga selesai daripada qomat. Dan kata qil, pendapat yang lemah, hendaklah bangun berdiri ketika tukang qomat berkata qad qamatis shalah. Dan kata qil lagi, jika seorang makmum orang muda yang kuat bangun berdiri, hendaklah ia berdiri ketika selesai daripada qomat. Dan jika ia orang tua yang lambat bangun, hendaklah ia berdiri ketika tukang qomat berkata qad qamatis shalah, atau pada waktu yang ia mengetahui apabila ia berdiri tegak serentak dengan selesainya qomat, supaya ia sempat bertakbiratul ihram mengiringi imam. Baik, ini mazhab Syafi'i. Dia sebut dah mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Yang sempurna mazhab Syafi'i ni, bila qomat kita duduk jangan bangun lagi sehingga dah selesai la ilaha illallah, barulah kita bangun dan kita berdoa. Itulah yang paling afdal. Dan dia buat pecahan lagi. Kalau kita ni jenis orang muda, kita orang muda, mana kita boleh bangun dengan cepat. Bangun tu dengan cepat, bukan jenis nak kena musi lambat tu. Macam pacak lambat. Usuh dia pendek. Usuh dia kena potong. Komputer aku tak tahu dia pendek. Aku tak boleh. Dia jadi musing. Kita bangun macam Bruce Lee. Habis la ilaha illallah, baru kita bangun. Tapi kalau kita tua jenis, kalau kita tunggu habis kita nak bangun tu lambat, nanti tu imam takbir, nak ambil fadilah takbir tu ihram dengan imam tu tak dapat, maka boleh bangun dah waktu qad qamatis shalah. Kita tengok siapa. Kalau kita yang muda, tunggu sampai habis. Kalau kita yang lambat bangun, kita boleh bangun waktu qad qamatis shalah. Elok kita habis bangun, elok dia habislah, jadi kita sempat nanti untuk takbir tu ihram, ambil fadilah takbir tu ihram dengan imam. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itulah yang afdal. Jadi nak elok lepas majlis ilmu jangan bangun lagi. Ni kita bangun dulu, qomat dah lagi, bangun dah. Pakat diri dah, baru qomat. Patut kita duduk habis majlis ilmu dah, duduk dulu. Tunggu bila qomat, baru kita bangun tu, molek.
Nah, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau nak ikut yang tu afdal lah. Tapi kalau kita bangun siap dah pun tidak jadi masalah apa-apa. Nah, cuba dari segi afdal mazhab Syafi'i, tunggu bawah habis qamat barulah kita bangun. Bagi yang duduk. Tapi kita dah bangun dah, baru nak qamat, tak payah duduk mula. Nah, kita dah bangun dah, biar-biarlah. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu qamat. Okey. Jadi kita berhenti itu dulu, masa kita pun dah habis. Soalan saya tak jawab lagi lah tuan-tuan sampai habis PKPB. InsyaAllah 2 minggu lagi, awal bulan 12. Awal 12 masih ataupun sudah keluar daripada PKPB. Kita akan sambung yang keempat, tidak disunatkan tahiyatul masjid ketika solat sedang diiqamatkan. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.